Ya Allah, 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 Ya Allah. Kita sambung balik kot hadis tu nah. Okey. Ada siapa bawa buku hadis? Mari saya pinjam satu. Last sekali hadis nombor berapa? Siapa yang tulis? Ada siapa yang catat? Last sekali hadis ke berapa kita baca? 20? 23 tu kita dah baca. Jadi kita baca 22 orang ni ya. Sebelum kita start ni, tak on lagi ya rekaman? Mana? Saya diwakilkan untuk panggil tuan-tuan makan kenduri ya, di restoran Sawadi. Diwakil pada saya panggil tuan-tuan hari ni. Hari ni ya. Tuan-tuan dan puan-puan. Seisi keluarga, kenduri kahwin. Kenduri kahwin. Tuan-tuan semua dijemput lah. Hadis yang ke-22. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, daripada Abu Abdillah. Itu bukan nama dia, yang tu dia panggil kunyah, gelaran. Abu Abdillah, Jabir bin Abdillah, nama dia Jabir bin Abdillah. Ini nama sahabat yang meriwayatkan hadis tu pada kita. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, ada seorang lelaki. Anna rajulan, ada satu orang lelaki, tak disebut nama apa, tapi yang cerita ni kita tahulah Jabir. Sahabat yang cerita peristiwa ni nama dia Jabir. Cuma dia kata datang satu orang lelaki, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang untuk bertanya kepada Rasulullah satu soalan. Okey. Tuan-tuan, dalam Islam salah satu daripada budaya yang diajar, amalan yang disuruh adalah bertanya kepada orang yang mengetahui. Kita jangan ada sikap perangai malu nak bertanya. Dalam Al-Quran banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk kita bertanya. Jadikan budaya bertanya, budaya soalan sebagai satu sikap bila kita tak tahu satu benda. Kita jangan belagak pandai. Kita jangan rasa kita tahu semua benda. Semakin kita belajar, semakin kita menyedari hakikat bahawa kita ni banyak yang tak tahu. Sebab itu dalam Al-Quran Allah menyebut, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Orang yang mempunyai pengetahuan ni tak semestinya ustaz. Kalau bidang perubatan, takkan kita nak tanya ustaz, kita tanya doktor. Bidang orang buat rumah, kita tanya tukang rumah.
Bidang agama kita tanya ulama. Jadi dia ada masing-masing. Letakkan orang itu pada tempatnya. Siapa orang yang layak untuk ditanya? Orang yang mempunyai ilmu dalam perkara tu. Dan tak ada manusia ni dia tahu setiap benda. Jadi kita bila nak bercakap, nak ulas, nak bersembang dengan orang, biar benda yang kita tahu. Kalau kita tak tahu, kita sebut Allahu a'lam. Salah satu daripada tanda orang itu berilmu adalah dengan berkata Allahu a'lam. Kita nak tahu kata kita ni ada ilmu tak ada ilmu, kita tahu benda yang kita tahu dan kita juga tahu benda yang kita tak tahu. Apa yang kita tahu, kita tahu. Yang ni saya faham, yang ni saya reti, yang ni minta maaf, ni bukan bidang saya, ni bukan kerja saya, ataupun ni saya tak jumpa lagi, saya tak tahu lagi. Ini sepatutnya sikap orang yang berilmu macam ni. Sebab itu kita selalu duk baca kisah Imam Malik. Imam Malik bin Anas, tok guru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita biasa dengar mazhab Syafi'i. Satu lagi mazhab Maliki. Mazhab Maliki ni kebanyakannya belah Maghribi, belah Morocco, belah Afrika. Banyak pegang mazhab Maliki. Kita belah Malaysia, belah Asia ni banyak mazhab Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Imam Malik ni kira alim besar lah, orang ulama besar. Ada orang bawa soalan tanya pada Imam Malik. Imam Malik kata tak tahu, tak tahu, tak tahu, tak tahu. Dia kata takkanlah saya nak balik bagi tahu dekat orang yang tanya tu, saya mai tanya dah Imam Malik, Imam Malik duk jawab tak tahu, tak tahu, tak tahu. Takkanlah imam besar macam ni tak tahu nak jawab. Imam Malik kata balik bagi tahu anna malikan, bagi tahu dekat depa. Imam Malik kata dia tak tahu. Sebab tuan-tuan, agama ni bukan boleh main ikut dan ikut rasa. Boleh kot, perasan macam tak apa. Sebab agama ni dia melibatkan syurga dengan neraka, dosa dengan pahala. Macam ada satu kes yang berlaku zaman Nabi. Bukan zaman kita, zaman Nabi. Satu orang laki-laki pecah kepala, berdarah. Dalam hadis Abu Daud, pecah kepala dia, berdarah. Kemudian malam tu dia mimpi ihtalama, sehingga keluar air mani. Esok dia nak semayang subuh, dia tanya kawan-kawan dia. Dia kata aku ni sakit kepala, berdarah, bolehkah aku tak mandi? Aku bimbang kalau aku mandi nanti jadi teruk. Mereka ni tak tahu mana-mana tapi nak jawab juga. Dia berkata tak boleh, hang kena mandi, labud, hang kena mandi. Kemudian bila dia dengar patwa mereka ni, pendapat mereka ni, dia pun mandi. Faghtasala, dia mandi. Famata, dia mati. Lepas dia mandi tu dia mati. Bila berita ni sampai kepada Nabi, Nabi marah. Nabi kata qataluh. Siapa yang jawab tu Allah bunuh. Dia bunuh kawan tu, Allah akan bunuh mereka. Nabi marah. Kemudian Nabi kata syifaul ai, ubat kepada kebodohan, ubat kepada jahil ni adalah bertanya soal. Jadi sebab itu kita kalau ada peluang, kalau malu nak tanya ramai-ramai, tanya seorang-seorang, SMS, telefon, tak ada masalah kan? Dia bukan satu aib. Sebab kita ni nak benda lain kalau kita tersilap, masak terlebih garam, terkurang ke kan, tersilap resipi, Jahannam tak boleh makan. Tapi agama ni kalau silap hari bulan, silap buat, batal, menyebabkan rosak amalan kita dan balasan yang buruk. Pasal itu sifat bertanya ni kena ada. Tapi kadang-kadang orang Melayu ni dia bunuh sifat ni. Bila budak-budak tanya banyak sangat, dia duk, jangan duk menyampuk, jangan duk bersabar, pi main jauh-jauh tu, orang tua-tua nak bercakap. Akhirnya bila dia pi di sekolah, dia tak tanya, cikgu tanya ada soalan. Dia duk faham dalam kepala otak dia, orang tua-tua bercakap jangan bertanya, sengak, dengar, dia tak tanya. Akhirnya orang kita hidup dalam keadaan budaya malu, malu nak bertanya kan.
Jadi sebab tu kalau kadang-kadang kita rasa macam lekeh nak tanya, walhal orang yang duduk sebelah kita pun tak erti lebih kurang tu juga. Dia kata aku nak tanya, hish, hang, hok tu pun nak tanya. Walhal dia tu kalau kita tanya dia pun dia tak tahu, kan? Kadang-kadang sahabat ni dia tanya bukan untuk dia. Sahabat Nabi ni kadang-kadang dia tahu benda tu, tapi dia tanya tu bila Nabi jawab orang lain boleh tumpang sama. Tu pun ada juga jenis tu. Kadang-kadang kita dah tahu, lepas tu kita tengok kawan kita tu mungkin kita nak tegur dia susah terima, kita guna cara yang dia tak perasan. Kita tanya kat ustaz, ustaz jawab. Jawapan tu sebenarnya bukan untuk kita, tapi untuk kawan kita. Ini cara berhikmah. Cara yang orang kata apa, tak terasa lah pukul anak sindir menantu, kan? Kita nak tanya tu bukan untuk kita, tapi pengajaran tu, jawapan tu untuk kawan kita, kan? Benda-benda ni kita boleh buat. Dan ustaz atau siapa-siapa pun yang ditanya, kalau dia tak tahu, dia jawab dia tak tahu. Saya minta maaf, saya dah tak tahu lagi. Minggu depan insya-Allah saya cek balik, saya jawab. Orang akan respect, menunjukkan apa? Dia ni amanah. Ini pantang tanya ya. Okey, okey, kan? Tu yang boleh kot, kan? Mau duk pakak buat tak apa kot, kan? Rasa-rasa macam okey kan? Benda pun baik, kan? Tak ada salah kot. Ini tak boleh. Agama ni bila kita nak jawab, kita nak kena ada sandaran, keterangan. Ni jangan main-main. Mengaji di mana pun, siapa pun guru kita, siapa pun ustaz kita, yang pentingnya dia mengajak tu kena ada keterangan, kena ada hujah, kena ada sandaran, barulah kita boleh beramal. Kan? Ni pantang orang petua, kan? Tu yang jadi tak ketahuan tu. Kan? Baca ni, kan? Okey. Lelaki ni sa'ala Rasulullah, dia tanya satu soalan. Dia kata, ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid ala zalik syai'a adkhulul jannah? Qal na'am, rawahu Muslim. Hadis ni pendek. Dia kata, ya Rasulullah, di manakah kedudukan aku? Ataupun apakah yang Allah sediakan untuk aku sekiranya sallaitul maktubat, aku semayang yang wajib saja, sunat tak ada, subuh 2, lohor 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4, witir tak, duha tak, ba'diyah tak, qabliyah tak, muakkad tak, tarawih tak. Lepas tu semata-mata 5 waktu tu saja. Korang pun tak, tambah pun tak. Tu satu. Saya kita bagi banyak pengajaran ni, kan? Wasumtu Ramadan, puasa bulan puasa ya. Isnin Khamis dak, 3 hari, 13, 14, 15 hari-hari putih dak. Ashura dak. Apa lagi? Arafah dak. Puasa apa lagi? Isnin Khamis 3 hari sebulan. Puasa 6 Syawal dak. Puasa Nabi Daud sehari buka sehari tutup pun dak. Betul-betul hak sebulan tu ya. Tak ada korang, tak ada tambah. Apa yang Tuhan halal, semua aku ambil, aku makan. Dan apa yang Tuhan haram ataupun yang Tuhan larang, aku tak buat. Agak-agak kalaulah aku buat macam ni, Allah nak masukkan aku ke dalam syurga ke tak? Semata-mata melakukan amalan fardu, yang sunat tak buat, tapi benda haram aku tak sentuh. Nabi jawab, na'am, ya, hang akan masuk syurga. Pertama tuan-tuan, hadis ini
menjadi dalil bahawa amalan yang menentukan kita duduk dalam syurga ataupun tidak hanyalah amalan wajib. Amalan wajib. Sebab itu dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Hadis kursi. Allah kata, aku mencintai, aku mengasihi hamba-hambaku yang melakukan amalan wajib. Jadi keutamaan kita, prioriti kita, aulawiyat, yang mana kita nak dahulukan, nak utamakan amalan fardu. Amalan sunat hak individu. Kita tak boleh masuk campur, kita tak boleh nak larang, kita tak boleh nak suruh. Kalau dia semayang subuh, dia semayang zuhur, dia semayang asar, dia semayang maghrib, dia semayang isyak, selesai. Dia dengan Tuhan komplit, lengkap. Yang dia nak buat qabliyah, dia nak buat ba'diyah, dia nak buat rawatib, dia nak buat yang lain tu, duha, witir dan sebagainya, tu hak dia. Tapi yang Tuhan kira, yang Tuhan nak tengok, yang Tuhan jadikan benda yang nak menentukan syurga dan neraka, amalan fardu. Dan amalan sunat tak berguna. Amalan sunat tidak berguna, ditolak, tak pakai sekiranya tidak dilakukan amalan wajib. Ni tuan-tuan tak payah tanya dah lepas ni. Tadi suruh tanya, ni tak bagi pula. Pelik. Maksud saya, ramai orang duk tanya, dia semayang sunat, tak puasa Ramadan, dia semayang tarawih, tak semayang waktu apa semua. Asas dia semayang, asas dia bukan semayang ya. Semua amalan-amalan sunat hanya akan diambil kira selepas dia tunaikan amalan wajib. Pasal itu ada kaedah dalam fiqh. Sebut bila kat tuan-tuan, at-tabi' yaskutu bisukutil matbu'. Amalan sunat gugur sekiranya amalan wajib yang ikut tu, yang diikuti tu gugur. Contoh macam ni. Contoh macam ni kan. Contoh macam mana? Katalah kita tak semayang lohor, jaga-jaga dah masuk asar, maka kita hanya ganti semayang zuhur. Perlu tak kita buat semayang sunat sebelum zuhur? Dah tak ada dah. Sebab apa? Sebab dah keluar daripada waktu zuhur. Tapi zuhur tetap kena ganti. Cuma perlu tak kita nak semayang sunat sebelum selepas tu? Dah tak ada dah. Tak ada dah semayang sebelum selepas. Sebab zuhur dah habis. Jadi yang besarnya amalan wajib. Jadi kita pun bila nak tentukan yang mana satu nak buat dulu, tentukan yang mana wajib dulu. Buat umrah dengan bayar hutang, mana wajib? Bayar hutang. Man. Jadi benda-benda ni kita nak kena tentu ni. Semayang dengan pinggan kenuri, semayang dulu lebih wajib. Lepas tu pergi makan kenuri. Ni duk atok kenuri semayang tak? Kan? Start daripada pukul 12, habis pukul 5. Lohok tang mana? Dia kata lohok pun tak ada lagi ni. Ni pun ada lagi. Oh, bagus dah satu bab tu. Ya kan? Sampai tak semayang. Kan? Punya duk kalut nak atok makan kenuri. Ni tak guna kan? Dia ada keutamaan dia. Dia ada keutamaan dia. Sebab itu dalam Islam kan, antara bagi sedekah dengan beli beras bagi makan anak bini, yang tu lebih wajib daripada kita bagi sedekah. Sebab yang ni nafkah, hukum dia wajib. Yang sedekah masjid, kita ada RM5, nak sedekah kat masjid ke ataupun kita nak beli makan buat balik kat anak isteri, yang nu lebih diutamakan kerana yang tu wajib. Yang ni sunat. Yang ni kita tak ditanya. Kalau kita tak bagi pun tak ada dosa, tak ada pahala. Tapi yang nu kalau kita tak bagi berdosa, kerana dia wajib.
Maka sebab itu dalam Islam, apa pun hendaklah kita pertimbangkan yang mana amalan wajib. Kan? Mengaji termasuk amalan wajib. Pasal Nabi kata talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ni wajib. Jadi kalau ada benda-benda yang tak wajib tu, kita utamakanlah yang wajib. Sebab yang wajib akan ditanya. Yang tak wajib Tuhan tak ambil tahu. Dia pergi kat hamba Tuhan tak tanya. Tapi yang Tuhan akan tanya tentang wajibnya, tentang salat dia, puasa dia. Sebab itu ada hadis lain riwayat Imam Muslim. Satu orang badui mai tanya dekat Nabi. Badui mai dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah. Soalan lebih kurang macam soalan laki-laki ni. Dia kata, ya Rasulullah, ma faradallahu alayya minas salah. Habaq mai sak, semayang tu apa dia yang wajib? Nabi kata 5 kali sehari semalam. Puasa bulan Ramadan. Zakat kalau cukup bayar. Haji sekali saja sekali saja seumur hidup. Sekali saja seumur hidup. Habis dah tu, dia tanya lagi, ada lagi? Tak ada. Semayang ada lagi hak lain-lain? Tak ada. Puasa tak ada. Sebab dia tak tanya yang sunat, dia tanya yang wajib. Yang wajib hak tu sajalah. Kemudian dia kata apa? Sebelum dia balik, demi Allah, dia bersumpah depan Nabi, demi Allah, ma azid wala anqus. Nak tambah hak sunat pun tak, nak perkurang hak wajib pun tak. Maknanya dia bersumpah depan Nabi, dia hanya akan buat amalan yang wajib saja. Nabi kata apa kat dia? Kalau kita cerai mana ni, cokiau tu ya, haprak, lekeh sangat kita bila orang tak buat amalan sunat ni, kita duk condemn kan, kita duk pandang lekeh kan. Pasal tu amalan sunat kita semua boleh kat orang kan. Habis semayang isyak, mangkit buat ba'diyah, Allahu Akbar, tengok kawan tu mangkit balik, apa kalau pi mana kau mayang 2 rakaat pun dan hak kita tu boleh kat dia kan. Sikap kita kadang-kadang tu, benda-benda yang sunat ni mungkin dia ada kerja, mungkin dia ada urusan, dia ada hajat. Macam zikir lepas semayang, tu pun benda sunat. Zikir lepas semayang disunahkan. Nabi lepas semayang ada zikir dia, Subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Tapi benda tu sunat. Mungkin dia nak pergi ambil anak dia ke, mungkin dia ada urusan ke, mungkin dia kerja pejabat, ada time masuk, sekali kalau lewat kena marah ke apa ke. Jadi yang tu lebih wajib. Pi pejabat kerajaan, kaunter kosong, tanya khani sebelah, pi mana kawan ni? Orang ramai, kaunter buka satu, yang seorang lagi pi mana? Semayang duha. Duk di surau semayang duha. Ambil ni pemadam ni pergi ketuk kepala, tarik telinga hamil duk tang ni. Semayang duha tu sunat, kerja ni wajib kan. Di pergi meratik mayang duha, pergi 2 rakaat, sekali baca Quran selapis, yang sini queue. Nak tunjuk warak pun biar cerdik. Nak tunjuk warak pun biar cerdik. Saat ni orang kata apa? Bodoh tak boleh nak ajak, cerdik tak boleh nak tumpang. Yang ni kerja, tugas, rezeki, ada amanah, dah berjanji dah. Tugas dia wajib, yang tu sunat. Yang tu disuruh buat kalau kita ada masa, ada lapang. Hari cuti buatlah, hari kerja kita. Kan? Dia kesabuk dengan hampa, mayang tak boleh. Berhenti macam ni tuan-tuan. Dia perlu kepada fiqh, dia perlu kepada faham. Bukan kita kata tak boleh semayang duha, bukan kita kata semayang duha tu tak bagus, semayang duha tu tak ada. Kita kata semayang duha tu kategori sunat yang dikemudiankan setelah kita menyelesaikan apa yang wajib. Macam tuan-tuan kan, macam tuan-tuan yang bela anak apa semua, memang tak banyak boleh buat amalan sunat kan, kerja, pesah anak apa semua. Tapi yang tu pun termasuk dalam ibadah, bahkan kedudukan dia lebih tinggi. Sebab yang tu tugas, tanggungjawab. Yang ni kan, biar anak tak ketahuan apa, biar duduk tak makan, duk teriak, dia duk merhati, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 1000 kali hari Jumaat. Yang anak duk teriak, lapar apa semua, bini balik, laki balik tak ada makan. Hang buat apa ni sehari? Merhati.
Yang ni yang orang suruh main kelas hari Sabtu ke 9.30 ni. Pasal nak pergi faham boh ni lah. Kan? Jadi ada benda-benda yang macam tu yang kita kan. Kemudian ada juga perkara-perkara seperti amalan peribadi kita dengan amalan bermasyarakat. Jadi amalan bermasyarakat tu kita utamakan. Sebab Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat benda-benda yang berkaitan dengan masyarakat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ni dia ada kira start rumah pi masjid, start rumah pi masjid. Yang jiran sebelah kenduri tak pi. Dia tak maaf nak pi mayang sunat. Yang ni benda-benda yang kita nak kena faham. Jadi kalau anak tuan-tuan buat amalan fardu, sebenarnya dia dengan Tuhan dah selesai. Kan? Dan kita pun satu lagi nak bagi tahu, bila nak dakwah orang, nak ajak orang, kita jangan duduk celapak ajak hak sunat lagi. Perbetul dulu boh wajib. Contoh ada kawan kita baru nak belajar sembahyang, cerita dulu hak wajib. Subuh ni 2 rakaat. Subuh ni 2 rakaat. Hang mangkit pukul 6 bang subuh, hang jangan lewat sampai matahari terbit. Kalau matahari terbit, habis sembahyang subuh. Tapi kalau hang jaga juga, hang qada, boleh. Tapi jangan duk buat selalu. Sembahyang ni tetap. Ini subuh pun tak ketahuan pala ekor lagi, dia boleh duk pergi cerita tahajud ni 11 rakaat Nabi buat. Yang penting baca bagi panjang. Dia nak kira tahajud, nak mangkit pukul 3 pagi lagu mana, pukul 6 pun tak ketahuan mangkit. Kita kadang-kadang tu puasa hak lama pun tak ganti lagi, duk cerita dah. Ni yang Arafah ni yang kena buat, jangan lupa ni. Dia kata hak Ramadan pun tak buat. Jadi sebab tu bila kita nak cerita ke orang tu, kita kena tengok dia ni lagu mana. Kalau kata memang orang yang bagus duk semayang dah, tak apalah. Satgi kita duk tekan dia, menyebabkan apa? Tuang tuih. Kita nak, sebab tu Nabi kata bercakap dengan manusia ni ala qadri uqulihim, ikut depa punya level depa. Bercakap dengan manusia ni tengok depa punya keadaan depa, kan? Macam orang yang duk kerja kan, duk kerja apa? JKR buat pai ayam. Depa mungkinlah tak boleh pergi masjid sangat pasal duk kalut pasal pai ayam, tapi tu pun ibadah. Bagi kita makan kan, bagi kita minum, tu pun dikira di sisi Allah. Kalau semua pakat pergi masjid, semua pakat pergi sembahyang kan, kita pula masalah. Jadi benda-benda macam tu sunat amalan peribadi, individu kan. Itu hak dia. Pasal itu Nabi kata apa? Sembahyang sunat, sembahyang di rumah. Kan? Sembahyang sunat ni sembahyang di rumah. Mungkin ada orang yang balik lepas daripada mayang isyak, dia nak buat di rumah. Betul ke nak buat di rumah? Masjid pun tak buat, harus tu. Dia duk kalut buat apa? Dia nak tahu juga. Lain kali dia tu kena tangkap gambar, hantar WhatsApp bila dia kata aku mayang dah. Orang kita ni dia nak soal sesat. Dia nak soal sesat kan. Jadi kawan tu buat, tu hak dia. Kalau dia tak buat pun tak salah. Tapi kalau dia tak semayang zuhur, dia tak buat yang wajib, yang tu bolehlah kita ambil tindakan kan. Hadis ini juga menjadi dalil bahawa semua amalan selain daripada apa yang disebut adalah sunat. Senang. Jadi semayang lain pada semayang 5 waktu, hukum dia sunat. Mayang raya ke, mayang tarawih ke, mayang witir ke, tahajud ke, duha ke, lain pada 5 waktu, hukum dia sunat. Sebab hadis ni hanya sebut 5 waktu. Banyak hadis bila orang mai tanya dekat Nabi, ma faradallahu alayya minas salah, apakah yang wajib pada saya? Nabi hanya bagi tahu 5 waktu. 5 waktu. Kan? Nampak? Jadi 5 waktu ni, musafir ke, mukim ke, sehat ke, sakit ke, apa keadaan sekalipun, terlentang ke, lagi ada akal, lagi ada nyawa, wajib ke atas dia untuk buat. Dan amalan yang pertama yang Tuhan akan periksa, amalan wajib. Kan kita dihisap besok ni di mahsyar 2 kali. Yang pertama di padang mahsyar tu, amalan kita akan dibuka, dihisap, diperiksa. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk buka dan tengok setiap amalan yang dilakukan oleh manusia.
Pertama sekali semayang, pergi tengok semayang dia. Semayang apa ni? Fardu yang wajib. Pergi tengok semayang 5 waktu dia. Yang sunat tak tengok lagi. Kemudian Allah kata kalau semayang fardu dia komplit, sempurna, tulis ganjaran penuh. Kalau kurang, jangan tolak lagi, Allah kata, jangan potong lagi. Tengoklah sekiranya dia ada semayang sunat. Ambil yang tu, cover, tampung yang kurang amalan wajib tadi. Tapi kalau dah komplit, tak perlu lagi tengok amalan sunat. Kalau semayang waktu fardu dia tu dah sempurna, dah elok, tak perlu lagi kita nak ambil amalan sunat. So asas dia amalan fardu. Demikian juga amalan-amalan lain, puasa, zakat. Sebab itu bila kita puasa diikuti dengan 6 bulan Syawal. Untuk nak cover yang mana kita lara, kita main-main dalam puasa Ramadan. Begitu juga dengan zakat. Selain daripada kita bayar yang wajib, yang cukup nisab, yang cukup haul, kita juga kena cover dengan sedekah-sedekah sunat. Kod-kod ada yang terkurang, ada yang terlepas pandang, ada yang tersilap kira, ada yang terlebih kira ke, terkurang kira, tak habaq ke, kan? Yang lama-lama dulu ke, yang nak cover ni yang sedekah sunat. Kod-kod juga ada hutang-hutang orang yang kita terlupa, yang kita terlepas pandang, yang kita tak dapat cari tuan dia. Maka nak tampung, nak tebus balik yang wajib itu dengan amalan sunat. Jadi amalan sunat ni hanya sebagai pengikut, hanya sebagai pembantu kepada amalan fardu. Jadi apabila satu orang tu dah selesai amalan fardu, maka dia dengan Tuhan dah selesai. Isu sunat itu adalah pilihan dia. Dia diberi pilihan. Cuma yang ni yang menarik dia. Ulama kata, bila Nabi SAW jawab pada lelaki ni, jawab pada Arab Badui, yang mana mereka ni kata kami hanya akan buat semata-mata amalan wajib. Kemudian Nabi kata, in sadaqa, kalau betul dia buat apa yang dia kata, dia akan masuk syurga. Ada satu ulasan yang dibuat oleh para ulama. Apa dia tuan-tuan? Kalaulah tuan-tuan yang buat ni, cuba tuan-tuan renung tengok. Kalau betul lah satu orang tu jaga amalan wajib dia confirm akan buat sunat. Walaupun pada asalnya dia tak ada niat nak buat. Orang yang komitmen, yang istiqamah, yang jaga, yang kita kata dia pelihara amalan wajib, tetap dia akan buat yang sunat. Tuan-tuan yang saya rasa tuan-tuan ada pengalaman ni. Tuan-tuan dah buat semayang fardu 5 waktu. Payahlah kita nak cari orang yang bila dia buat semayang fardu dia tak buat hak sunat. Dia mesti buat. Dia tetap akan buat. Sebab bila manusia tu dia jaga amalan fardu, dia akan tahu kekurangan amalan dia akan sedang, dia tahu. Orang ni bila tak buat dia tak tahu, tapi bila dia buat dia tahulah takat mana buat dia tu. Orang yang semayang ni secara jujurnya lah, tak payah duduk menipu diri, kita tahu mana mayang kita. Dengan tak khusyuknya, dengan lewatnya, dengan kalutnya, dengan lebih kurangnya, dengan cincai bacanya, dengan duduk fikir mana hala, dengan yang tinggal korang nu banyak, tak korang tani terlebih tani apa semua, kita tahu. Maka secara automatiknya, secara semula jadilah orang yang buat wajib ni mesti akan juga buat sunat. Dia mesti akan terdorong
terbuka untuk buat sunat. Pasal itu Nabi SAW sebut, kalau betul dia jaga yang wajib, dia akan masuk syurga. Sebab yang wajib ni akan buka untuk kita pergi buat yang sunat. Tapi orang yang buat sunat belum tentu dia buat wajib. Orang yang buat amalan sunat boleh jadi dia tak buat yang wajib tau. Tapi orang yang buat dan jaga betul yang wajib, insya-Allah kita nak kata tetap tu tak wani, tapi dia mesti akan buat juga yang sunat. Okey. Dan faedah lagi. Boleh lagi ni. Faedah lagi. Dalil hadis ni juga menunjukkan bahawa Islam itu mudah dan senang. Pasal benda yang wajib ni banyak Tuan-tuan, sehari yang wajib apa dia? 24 jam Tuhan bagi kat kita. 24 jam. 24 kali dengan 60 minit. Duk ada berapa? Berapa ratus minit? Daripada 24 jam tu, tuan-tuan semayang, puasa tak ada. Puasa setahun dah sekali. Semayang lah kot. Daripada apa yang dia sebut ni saya nak bagi tahu tuan-tuan, mudah nak masuk syurga ni. Yang orang kita duk takut sangat tu. Bukan payah. Mari kita tengok 4 benda ni. Puasa lepas dah. Hak sunat tak payah duk cerita sini. Masing-masing fikir, masing-masing sendiri-sendiri lah. Sehari tuan-tuan semayang lohok subuh berapa jam? Paling lama takkan 20 jam. Takkan satu waktu 5 jam. Ataupun satu waktu, saya ni satu rakaat sejam. Okey, tak apa. Duk ada 17 rakaat, 17 jam. 17 jam tu semayang saja. Wih, mayang apa ni? 17 jam. Yang lebih-lebih tu lah, nak makan ke, nak berak ke, nak pergi makan kenduri ke, nak berjalan ke, nak tanam pokok bunga ke, hak lebih-lebih tu. Tu pun kalau 24 lebih lagi tu. Tapi kita ni perasan bukanlah 17 rakaat tu 17 jam. 5 waktu tu pun sejam tak sampai. Subuh kuat-kuat sangat 10 minit. Tu 10 minit lama tu, baca apa pun tak tahu. 10 minit. Kita katalah satu semayang kita bubuh lah 10 minit. 5 waktu baru 50. Boh lah sejam. Mana dalam sehari 24 jam yang Tuhan bagi. Hak sunat tak cerita tau. Hak wajib sejam ya. Sejam saja. Yang Tuhan sebutlah hadis ni, yang Nabi sebut tu sejam tu je. 60 minit tu ya. Dia kata ba'diyah qabliyah tu tak ada, yang tu tak masuk cerita. Yang tu tak masuk. Ni kira nak masuk syurga ni. Hak nak masuk syurga hak tu ya, hak lain tak kira. Kemudian apa lagi? Wa ahlaltu al-halal. Ambil yang halal. Tuan-tuan saya nak tanya, tapi tak payah jawab Hari ni apa dia dah yang haram buat? Daripada pagi tadi pukul 6 subuh sampai lah pukul 10.30 ni, apa dia dah benda haram yang tuan-tuan buat? Makan apa dah benda haram? Curi apa dah, cucuk ke? Pulut nasi ke apa? Piduk makan tak bayang? Ada tak benda haram? Tuan-tuan cuba sehari tu, tuan-tuan renung tengok berapa banyak benda haram yang tuan-tuan buat. Nak buat benda haram apa duk lena di rumah Habis sangat pun pergi merkit. Petang-petang main mengaji. Celah mana nak buat benda haram? Benda halal tak ada kira lah. Habis sangat pun benda haram yang tuan-tuan akan buat, tengok drama. Orang peluk, cium, hak tu ya. Tu pun lagi semayang asap padam balik. Tu memang pakat buat lah. Tengok Hindustan, tengok nu kawan nu buka, kawan nu dedah aurat, kawan ni dedah aurat pakat duk tengok Yang tu tak boleh nak elok buka TV, bukan nak tengok, buka TV nampak, tak kira dosa lagi. Pandangan pertama tak berdosa. Buka-buka tengok, astagfirullah, tutup balik, tak kira dosa.
Cuma astagfirullah, syok juga. Yang tu baru dia kira. Kalau habis sejam tu baru dia kira. Maknanya daripada apa yang kawan ni tanya ni, kita dah selesai dah. Kita tu dalam hadis ni sebenarnya kalau tuan-tuan tanya diri tuan-tuan termasuk saya, insya-Allah kita dah siap. Semayang puasa insya-Allah. Hak haram tu kita duk parti takaklah ni taklah hak besar-besar sangat kita buat. Judi, berzina, minum arak, bunuh orang ni hak dosa-dosa besar. Syirik, judi, minum arak, berzina, bunuh orang. Apa dia lagi? Lari daripada medan perang ni hak 7 dosa besar tu. Kan? Rasuah, riba. Saya ingat kita tak ada terlibat. Kalau kita terlibat pun semua tu tak sengaja ataupun terpaksa. Tapi kalau kita nak buat sendiri, tak. Jadi apakah kesimpulannya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian? Jalan untuk masuk syurga cukup mudah. Daripada 5 benda tu, puasa insya-Allah, semayang okey duk buat dah, haji bukan tak mau buat, cuma tak dapat peluang. Tu kita ada alasan, ada uzur. Yang dah pi lagi clear, yang tak pi pun tak kena apa, pasal bukan dia tak mau pi, cuma tak ada peluang. Pi daftar lah ni 2050 boleh pi. Pi buh nama 2050. Ada yang 2080. Memang kira mati dulu lah. Tak mungkin kalau ikut hak tarikh betul tabung haji bagi tu tak ada siapa sampai. Tapi depa bagi pilah kan tarikh tu. Tu haji dah selesai. Zakat nak bayar apa duit pun tak ada. Hak kaya-kaya bolehlah bayar kan. Tu pun tak banyak. Jadi apa yang susahnya? Yang susahnya tang mana yang duk payah sangat ni? Agama ni yang susah, yang payahnya tang mana? Cuba habaq mai. Saya nak tanya tuan-tuan lah, yang susah, yang berat, yang payah agama ni tang mana? Dia tak susah, dia tak payah. Masalahnya ni, nak bang buat payah. Buat susah. Semayang tu, pi lari di trek jogging Pengkalan Sam tu lebih susah daripada semayang. Nak habis satu pusingan tu setengah mati. Kan? Kayuh gerek kabat wang kelian lagi susah daripada agama ni. Bukan susah, hempa tu yang tak mau. Dia bukan payah tau, tak mau. Sebab banyak benda lain yang lebih susah daripada puasa, daripada semayang, tapi boleh buat. Sebab apa? Sebab mau. Dia kata baca Quran payah, menyanyi lagi payah. Menyanyi kena ada apa? Kena ada tu dia punya apa tu. Bukan boleh pegang, bukan boleh sekata. Mengaji sekata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sekata tak apa sah. Menyanyi kalau lagu tu orang baling kerusi, dia kena ada lenggang, lentok, ada naik, ada mendayu kan. Payah. Tapi boleh tu hak yang duk menyanyi game tu bukan game muda. Hak yang apa tu tebak-tebak kenuri tu. Oi sakan. Tapi kalau suruh dia tak payah hak ni baca panjang, hak ni baca pendek, hak ni baca tebal. Kita kata ni hafal doa pakcik, doa masuk tanah. Dia tak hafal payah. Doa apa semua ni payah, tapi lagu habis lagu. Pasal mau. Ni benda-benda macam ni tuan-tuan. Hadis ni bila kita baca, kita pun rasa lapang dada. Senangnya menuju syurga, mudahnya Tuhan. Berarti Tuhan kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak suruh melainkan benda yang kita mampu. Tu pun nak bagi tahu last point terakhir, dalam celah-celah hak yang mudah ni, hak senang ni pun boleh lagi tinggal. Bila kita ada masalah, semayang hak 5 boleh jadi 3. 5 tu pun dah mudah dah, boleh lagi jadi 3. Subuh, Zuhur dengan Asar sekali, Maghrib dengan Isyak sekali, 3 je kan. Puasa pun kalau ada masalah
tak larat, sakit, tak payah puasa, bayar fidyah. Maknanya dah mudah lagi. Jadi saya nak tanyanya, apa alasan yang tuan-tuan tak boleh masuk syurga? Kes apa? Kes apa yang tak boleh masuk? Tak boleh duk cerita lah. Saya pun tak mahu tahu. Saya gitu terkejut. Dia kata kes besar. Kes ni bukan kata masuk, pintu pun tak clear. Macam saya duk kata, lah takut nak pergi Mekah tu takut apa? Dosa apa? Kan? Jadi sebab tu tuan-tuan, hadis ni bukan kata nak bagi hukum apa, tapi muhasabah untuk kita bahawa syurga tu mudah dan senang untuk kita masuk. Dan kalau orang kata hang tak boleh masuk, apa sebab? Hang nak kata aku tak boleh masuk ni sebab apa? Sembahyang aku sembahyang, puasa aku puasa, benda haram tak banyak aku buat, yang lain semua aku bertobat lah, walaupun buat bertobat. Jadi sebab itu jangan kita rasa payah agama ni. Nabi kata yang ni pun dah cukup dah untuk masuk syurga. Kita takkan hak ni saja. Nak senarai hak tuan-tuan buat, bukan hak saya, hak tuan-tuan buat. Ngam baca Quran, ngam pi tolong kenduri, sedekah anak yatim lah, wakaf lah, bazikir pagi petang. Banyak takkanlah dalam banyak-banyak tu masuk neraka juga. Kalau masuk juga, kes lain Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ada sunat belakang macam Zuhur kan, awal dengan dia Qabliyah dengan mak dia. Kita nak kalau bayang sunat dulu kan atau kita nak qadha dulu kan atau kita nak sembahyang sunat dulu? Kita boleh qadha dulu dan kita boleh sembahyang sunat dulu. Tengok pada masa lah. Kalau kita sembahyang awal waktu, maknanya tempoh masa panjang lagi, kita boleh sunat dulu kemudian kita ganti dengan qadha. Sebab qadha ni dia dia ni mengikut masa yang sama dengan zuhur. Maknanya kalau kita tertinggal zuhur, kita nak ganti zuhur, kita buat pada waktu zuhur. Kita boleh sembahyang sunat dulu pasal masa ada lagi. Tapi kalau masa tu sempit, misalnya dah lewat, nak keluar pada waktu, kita buat yang mana wajib dulu. Kalau ada masa, baru kita buat yang sunat. Tapi kalau tak ada, tak apa. Sebab apa? Sunat ni tak ada masalah macam kita sebut tadi. Tapi kalau dia buat sunat, terkeluar waktu, dia tak boleh buat yang wajib, yang tu dosa. Dia mendahulukan yang sunat, kemudian dia mengakhirkan yang wajib. Macam kita sebut tentang puasa 6, kita kena ganti dulu. Pandangan yang kuat kena ganti dulu, baru kita boleh buat yang puasa 6, pasal ganti wajib. Puasa 6 sunat. Tapi kalau kita nak ganti tu masa terhad, kalau kita ganti tak ada nak puasa 6, maka bolehlah kita dahulukan puasa 6. Sebab ganti tu lueh. Kalau tak ganti bulan Syawal, kita boleh ganti bulan-bulan lain. Tapi puasa 6, kalau kita tak buat dalam bulan Syawal, keluar bulan lain, habislah. Tapi dari sudut nak buat mana dulu, kalau boleh kita selesaikan dulu yang wajib. Sebab Nabi pun sebut, siapa yang puasa dalam bulan Ramadan ni makna penuh, barulah dia buat yang kalau dia mati, Tuhan akan tanya puasa yang dia tak ganti, tapi Tuhan tak akan tanya puasa 6 tu. Kan? Jadi yang ni kita nak kena tahu juga. Jadi boleh kalau masa panjang, kita boleh dahulukan yang sunat, insya-Allah taala. Wallahu taala a'lam. Ya. kalau kita bayang wajib, lepas kita astagfirullah, kita buat sunat, lepas tu baru kita wirid, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Wirid luas. Wirid ni dia tak ada tempoh. Lepas daripada salat fardu tu terus kita wirid pun tak apa. Tapi yang tak bolehnya, lepas daripada habis sembahyang fardu kita terus buat wajib, tak boleh. Terus buat sunat, tak boleh. Hadis Muawiyah, Nabi suruh kita ada gap senggang. Maknanya lepas daripada kita buat wajib tu tak boleh terus kita bangkit buat sunat. Kita kena zikir dulu ke, bercakap dulu ke, pindah tempat dulu ke, kan? Tapi katalah astagfirullah, 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 kita bangkit kita buat sunat. Lepas daripada sunat tu kita nak zikir pun tak ada. Waktu zikir ni dia tak ada had, dia sepanjang masa. Lepas daripada salat tu sepanjang masa.
Cuma bila kita dah buat kerja apa semua tu, dia tak nama zikir lepas semayang dah lah. Lepas kita semayang, kita pergi makan nasi ke apa ke, duduk di atas kerusi nak zikir lepas semayang tu, dia tak ada dah lah. Sebab dia dah apa? Dah lepas jauh daripada semayang. Tapi bolehlah zikir biasa. Bukan zikir lepas semayang ya. Tapi kalau setakat lepas daripada semayang sunat, dia masih lagi dalam tempoh dekat lah kan. Wallahu ta'ala alam. Kadang-kadang mungkin ada orang dia kalau dia nak tunggu zikir ni, mungkin dia lewat sikit lah. Dia nak semayang sunat, dia semayang dulu kan. Lepas tu dia zikir pun tak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Ya. Dalam rukun wajib semua. Rukun semayang yang 13 tu kita wajib buat. Cuma dia kalau tak buat sengaja batal lah. Dia macam ni. Dalam semayang kita ada rukun. Rukun ni benda wajib. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, rukuk, sujud, i'tidal, duduk tahiyat akhir. Ini semua rukun. Yang ni kalau sengaja ditinggalkan, batal sembahyang tu. Tapi kalau dia terlupa, dia terkurang, sujud sahwi. Pasal rukun ni tak ada, tak sah. Dia benda apa pun, rukun ni benda yang mesti buat. Dia rukun ni benda dalam ibadat tu. Tapi ada satu lagi benda yang dia panggil macam sunat. Dalam mazhab Syafi'i dia ada sunat ab'ad, sunat hay'ah. Yang sunat ni contoh baca surah, berzikir masa rukuk, subhana rabbiyal azim, tu sunat. Baca surah lepas Fatihah sunat. Duduk tahiyat awal sunat. Benda-benda sunat ni kalau kita tak buat, tak merosakkan semayang. Kita tak mau duduk tahiyat awal, semayang sah. Tak mau baca kunut subuh, sah. Tak mau berzikir, tak mau subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, tak mau baca, sah. Tapi tak sempurna lah semayang tu dari sudut pahala. Benda lain kita nak buat bagi elok, kan semayang kita nak buat cincang. Tapi benda tu tak rosak. Kalau tak buat pun tak batal. Yang batalnya kalau dia tak buat benda rukun. Benda rukun yang 13 tu, yang kita duk sebut 1, 2, 3 sampai 13 tu, yang tu rukun. Yang tu kena buat wajib. Satu orang semayang tak baca Fatihah, tak sah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tak sah semayang orang yang tak baca Fatihah. Yang tu rukun. Satu orang semayang tak tok makninah. Tok makninah rukun. Tok makninah ni duduk sekejap. Satu orang semayang dia tak tok makninah. Nabi kata irji' fasalli fa illam tusalli. Pih semayang lain, hang tak semayang lagi. Dia mai pula. Pih semayang lain, hang tak semayang lagi. Makna semayang dia tak sah. Pasal apa? Pasal dia kalut. Tak ada tok makninah. Maknanya tak buat rukun tak sah. Wallahu ta'ala alam. Okey. Terima kasih kepada tuan-tuan semua. Kita jemput makan dulu. Saya jangan lupa pergi makan kenduri ya. Ya Allah, 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 ya Allah.